Jutaan terima kasih kita ucapkan kepada ahli Parlimen Jasin yang pakar dalam doa laknat dan juga doa kunut nazilah. Dia mendoakan supaya kerajaan ini, kerajaan Madani ini runtuh kononnya, ya, kerana zalim, menzalimi rakyat dan sebagainya. Tetapi sahabat semua, nampaknya doa laknat itu kembali kepada diri mereka sendiri dan juga sekutu partinya di dalam Perikatan Nasional. Ya, satu demi satu kehancuran ya berlaku di dalam Parti Bersatu, di dalam Parti PAS, dan yang kini acara kemuncaknya apabila PAS menceraikan, membuang, menendang keluar Parti Bersatu ya dalam gabungan politik mereka ataupun sebagai rakan politik mereka serta-merta. Begitu hebat, begitu mujarabnya doa laknat daripada ahli Parlimen Jasin ini. Jadi pengajarannya kita mendorong ahli Parlimen Jasin ini untuk terus lagi mendoakan doa laknat, doa kunut nazilah. Sebab ya apa yang berlaku doa itu kembali kepada mereka sahabat-sahabat semua. Dan hari ini apa yang saya ingin kongsikan adalah satu lagi pendedahan mengejut daripada Muhyiddin Yassin ya terhadap tindakan ya Parti PAS yang membuatkan Parti Bersatu tidak senang dan juga tidak atau kecewa ya dengan tindakan daripada Parti PAS ini. Muhyiddin menyatakan PAS cuba mencampuri urusan dalaman Parti Bersatu berkait dengan isu kerjasama politik di negeri Perlis, Kelantan dan juga Kedah, kata Muhyiddin Yassin. Wow, mungkinkah sebenarnya luka yang ada dalam Perikatan Nasional ya kedua-dua parti Bersatu dan juga PAS ini sebenarnya bukan bermula semalam ya, tapi sudah pun bermula sejak beberapa tahun yang lalu, sahabat semua. Namun bara dan juga kanser itu semakin hebat dan semakin menjadi sehingga akhirnya kedua-dua parti ini saling berperang di antara satu sama lain, menikam di antara satu sama lain. Jadi Parti Bersatu mendakwa PAS coba mencampuri urusan dalaman parti itu berkait dengan isu kerjasama politik di Perlis, Kelantan dan juga Kedah serta tindakan pemberhentian dan penggantungan keahlian pemimpin partinya sebelum ini. Surat Bersatu yang bertarik 25 Mei yang lalu dikirim kepada Presiden PAS Hadi Awang ya kepada pemimpin dikirim kepada Muhyiddin Yassin, kepada pemimpin Perikatan Nasional dan juga PAS menjelaskan tindakan mencampuri urusan dalaman parti anggota berkaitan hal disiplin dan tindakan yang diambil sebagai tidak wajar. Apatah lagi ROS pendaftar pertubuhan sebagai badan pengawal semua pertubuhan sudah pun mengesahkan bahwa tindakan Bersatu terhadap wakil rakyatnya adalah berperlembagaan. Jadi menyentuh isu pertukaran esko dan timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Kedah dan juga Kelantan, Muhyiddin berkata Bersatu kesal kerana penyandang dua jabatan itu masih tidak ditukar. Biarpun wakil rakyat berkenan sudah dikenakan tindakan disiplin oleh Parti Bersatu. Katanya lagi kerajaan Kedah masih bersekongkol dengan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sukamananti dan Adun Sungai Tiang yang sudah dipecat keahliannya dalam Bersatu. Biro Politik menuntut supaya Menteri Besar Kedah Sanusi menghormati prinsip perkongsian kuasa dalam sebuah kerajaan dan mengambil tindakan segera untuk menggantikan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Kedah dan juga timbalan Speaker Dun Kedah. Bersatu akan menulis surat rasmi kepada Menteri Besar Kelantan untuk maksud sama, yaitu menggantikan timbalan Speaker Dun Kelantan yang sudah dipecat oleh lembaga disiplin dan hilang hak keahlian dalam Bersatu, katanya. Dalam surat yang sama, Muhyiddin turut menafikan dakwaan partinya mau kembali kepada Pakatan Harapan selepas pilihan raya umum yang ke-16. Jadi Bersatu amat kesal dengan fitnah dan rekayasa. Rekayasa lah pula ya. Apapun inilah ya yang berlaku kepada kedua-dua parti ini, sahabat semua. Walaupun awalnya Muhyiddin mencadangkan supaya
ya kedua-dua ataupun Perikatan Nasional itu diperkukuhkan, tapi akhirnya PAS ya telah mengambil keputusan untuk meninggalkan bersatu secara serta-merta semalam sahabat semua. Dan disebabkan keputusan itu berduyun-duyun pemimpin PAS ya menerima ya dengan baik ya keputusan untuk menolak PAS menolak bersatu dalam kerjasama bersama dengan PAS. Ya mengatakan bersatu telah menghalang penyatuan ummah dan pilih kepentingan kelompok. Itu antara kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS. Wow, halang penyatuan ummah katanya. Sekarang ini mereka menjadikan alasan kononnya bersatu menghalang penyatuan ummah. Lepas itu selepas bersatu dibuang, diceraikan katanya penyatuan ummah itu akan lebih senang ya untuk dijalankan. Bagaimana mereka mengatakan satu penyatuan ummah kalau PAS sendiri menyingkirkan sebuah parti Melayu yang turut memperjuangkan agenda yang sama, yaitu untuk memperjuangkan bangsa Melayu, agama Islam dan juga negara. Dihalaunya keluar, lepas itu penyatuan ummah mencari orang lain. Ya, sekarang ini target mereka adalah parti PAS. Adakah ini satu penyatuan ummah yang dimaksudkan oleh PAS? Mengorbankan sekutunya sendiri, mengorbankan sebuah parti yang digelar sebagai parti Melayu, yang berjuang sama seperti PAS untuk menegakkan bangsa, agama, dan negara, tapi dibuang untuk bersama dengan satu lagi parti. Ini sebenarnya apa? Apa maksud sahabat semua? Apa yang dimaksudkan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini? Kalau ini yang saya lihat ini adalah satu penunggangan songsang. Ya, ini adalah ajaran songsang. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran songsang. Aduh. Itu daripada Ketua Pemuda PAS. Bagaimana pula dengan Fadli Sari, ketua bukan Fadli ya, Fadli Sari memang setuju lah. Ya, tapi kita pergi kepada ketua yang dipertua PAS kawasan Shah Alam. Turut menyatakan kegembiraan beliau ya apabila kerjasama dengan bersatu diputuskan, diceraikan ya bersatu. Katanya tamat kerjasama bersatu langkah tepat demi penyatuan ummah. Ini lagi satu sahabat semua. Adakah dengan menceraikan sebuah parti Melayu seperti bersatu itu boleh dimaksudkan sebagai satu penyatuan ummah ya untuk bersama dengan parti lain? Ya, sudah tentu parti yang mereka target adalah parti UMNO. Ya, bakal menjadi mangsa seterusnya. Jadi memang songsang betul lah PAS ini ya. Bagi kita PAS ini adalah parti yang paling tidak boleh dipercaya sahabat semua. Paling lama mereka bersama bergabung dalam satu gabungan parti adalah bersama dengan DAP selama 16 tahun. Itu paling lama. Ya, lepas itu mereka bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional 3 tahun. Mereka tinggalkan UMNO untuk bersama bersatu. Untuk bersama dengan bersatu karena masa itu mereka melihat bersatu lebih hebat, lebih banyak uang, lebih banyak kekuatan, mewah hidupnya. Jadi PAS pun tinggalkan UMNO yang dilihat semakin lemah, ya tidak punya uang, ya dan kemudian mereka bersama dengan bersatu untuk membentuk Perikatan Nasional. Akhirnya sekali lagi PAS mengkhianati pengkhianat. Mungkinkah ini juga adalah satu karma sahabat semua? Kita tahu Muhyiddin mengkhianati partinya sendiri, mengkhianati Pakatan Harapan. Hari ini dia pula dikhianati oleh rakan sekutunya sendiri, yaitu PAS. PAS adalah pengkhianat dan dia akan sentiasa mengkhianat. Dulu dia khianat UMNO, di sekarang giliran bersatu pula untuk khianat UMNO. Sekarang PAS mau kembali kepada UMNO dan mungkin sedikit masa lagi apabila UMNO semakin ditolak oleh rakyat, PAS akan tinggalkan UMNO dan mungkin juga PAS akan kembali kepada DAP yang agak lama berhubungan dalam satu gabungan parti politik. Ya. Dalam DAP 16 tahun, dengan UMNO 3 tahun, dengan bersatu 6 tahun. Wow. Hebat parti PAS ini. Mereka lompat sini sana demi untuk kepentingan politik. Ya, inilah parti PAS sahabat semua. Di mana ada kepentingan bagi mereka, disitulah mereka. Macam semut. Di mana ada gula, disitulah ya semutnya. Di mana ada
kepentingan untuk mereka, disitulah PAS. Lepas itu juallah agenda demi penyatuan umat, demi rakyat, demi agama, demi bangsa. Sedangkan Parti Bersatu ini adalah Parti Melayu. Kenapa tidak bergabung bersama Bersatu, bersama PAS dan juga bersama UMNO? Nampak sahabat semua itu hanyalah satu permainan. Ya, demi untuk agenda pribadi, demi untuk agenda politik semata-mata dan juga kepentingan parti. Jadi bagi saya PAS tidak akan jadi kerajaan lagi. Kecuali lah ada sekutu-sekutu mereka yang menebuk atap lepas itu panggil PAS untuk bekerjasama dengan mereka. Itu mungkin boleh menjadikan PAS sekali lagi menjadi kerajaan. Tapi kalau dalam pilihan raya, ya PAS mungkin boleh menang 30-40 kursi, tapi mereka tidak akan mampu membentuk kerajaan, ya. Karena ya untuk Sabah dan Sarawak, ya Sabah Sarawak akan menolak PAS dan tidak mau bersama dalam PAS untuk menjadi kerajaan. Jadi itu halangan bagi PAS untuk menjadi kerajaan. Walaupun PAS sok sendiri menyatakan ya mereka semakin kukuh di Sabah, sahabat semua itu hanya sok sendiri. Kita rakyat Sabah kita tahu bagaimana sentimen Sabah dan Sarawak di Borneo ini menolak sekuat-kuatnya parti yang dianggap oleh Muhyiddin Yassin sebagai parti ajaran sesat. Kami percaya apa yang dikatakan oleh Muhyiddin. PAS ini adalah parti ajaran sesat, PAS ini adalah parti songsang. Jadi kami tidak mau rakyat Sabah, rakyat Borneo disongsangkan, disesatkan oleh politikus modal politik ekstrim daripada parti PAS. Alright, jadi itu sedikit perkongsian daripada saya. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.